Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'. Pertama-tamanya dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia hidayah serta inayahnya Allah SWT memberikan kita peluang untuk bertemu sekali lagi di dalam alam maya ini untuk kita sama-sama berkongsi, untuk kita sama-sama mengambil pengajaran yang mungkin kita boleh jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, terutamanya di dalam kita menempani kehidupan kita yang semakin hari semakin mencabar, khususnya di dalam suasana pandemik COVID-19, terutamanya yang berlaku di negara kita yang masih lagi belum ada tanda-tanda untuk menunjukkan surutnya kes dan sebagainya ini. Jadi hari ini kita merupakan hari yang ke-8 kita berada di dalam bulan Zulhijjah ini, 18 Julai hari ini, dan esok merupakan hari Arafah. Disunatkan berpuasa bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Seperti mana yang kita maklumi, sepanjang 10 awal Zulhijjah ini merupakan waktu-waktu yang sangat kritikal ataupun sangat-sangat perlu untuk kita rebut dari sudut peluang untuk kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutnya dalam hadisnya, mal amalu fi ayyamil ashr afdala min al amal fi hadhihi. Qalu walal jihad, qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Tiada amalan yang dilakukan pada hari lain yang lebih baik daripada amalan pada 10 hari ini, yakni 10 awal Zulhijjah ini. Para sahabat bertanya, walaupun jihad? Baginda menjawab, tidak juga jihad, kecuali jika seseorang keluar dengan nyawa dan hartanya dan tidak kembali, yakni syahid. Hadis riwayat Bukhari. Jadi daripada hadis ini dapat kita fahami bahawa bagaimana 10 awal Zulhijjah ini merupakan waktu-waktu yang sangat perlu kita untuk rebut peluangnya, dan kita bersama-sama berlumba-lumba bagi mencapai objektif sebagai seorang hambanya yang sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan amal kebaikan, kan? Seperti mana dalam Al-Quran menyebut fastabiqul khairat, kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Jadi bila kita lihat berkenaan dengan perlumbaan ini satu topik yang saya rasa menarik untuk kita ulas dan kita kaitkan dengan apa yang sedang berlaku di 10 awal Zulhijjah ini. Seperti mana yang kita maklumi, perlumbaan dalam mengejar kebaikan ini adalah satu benda yang dituntut, kan? Sebab itulah ada satu kisah ni di mana Umar Abdul Aziz pernah menyebutkan, yang disebut laisa sabiqul yaum man sabaqa bihi ba'iruhu innamas sabiqu man ghufira lahu. Ketika itu dia berada di Arafah, Umar bin Abdul Aziz berkata, yang disebut sebagai pemenang pada hari ini pada hari Arafah ini, bukanlah mereka yang pertama sampai di sini dengan untanya, melainkan mereka yang diampunkan dosa-dosanya. Jadi itu kefahaman tentang perlumbaan yang dimaksudkan di sini, iaitu sibak, ataupun kita fahami dengan perkataan perlumbaan dalam bahasa kita. Jadi
berusaha untuk menjadi yang pertama ini bukanlah dari sudut siapa yang sampai dulu, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini, tetapi kefahaman kita tentang perlumbaan ini adalah bagaimana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Justru bila kita lihat isu yang berlaku di negara kita ini, sama ada dari segi politiknya, dari segi amal khairinya, amal kebaikan, orang nak berlumba-lumba ke arah amal kebaikan ini, menyebabkan kita kadang-kadang keliru. Bagaimanakah, apakah neraca yang digunakan untuk kita melihat perlumbaan ini daripada sudut yang sepatutnya, kan? Masing-masing mempunyai hujah dan mempunyai sebab yang tersendiri mengapa mereka berlumba-lumba ini. Namun untuk kita dapat menjadikan satu neraca yang penting di dalam perlumbaan ini adalah perlumbaan untuk kita mengejar untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan sibak ini ataupun perlumbaan ini, Nabi SAW menyebut ana sabiqul Arab, yakni ilal Islam, wa Suhaib sabiqul Rum, wa Bilal sabiqul Habsyah, wa Salman sabiqul Furs. Aku adalah orang Arab yang pertama masuk Islam, sementara Suhaib orang Rum yang pertama, Bilal orang Habsyah yang pertama, dan Salman orang Parsi pertama masuk Islam. Jadi perlumbaan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perlumbaan daripada sudut siapa yang berlumba-lumba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT itu sendiri. Jadi kita boleh nilai, mungkin apa yang kita buat ni memanglah kita niatkan kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perlu kita nilai semula daripada sudut perbuatan kita. Adakah perbuatan kita ini kita berlumba-lumba nak mengejar kebaikan ini, akhirnya kita menyebabkan kita menindas orang lain, kita menyebabkan orang lain tak berkesempatan untuk melaksanakan amal itu, ataupun sebaliknya di sudut yang lain kita mendedahkan pula keburukan-keburukan orang lain untuk kita menaikkan nama kita dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang mungkin kita boleh nilai semula sejauh mana sebenarnya dia bukan hanya diletakkan pada niat kita itu tadi, kita niat untuk mendapat redha Allah SWT, tapi perlu juga dilihat dari sudut cara kita itu, adakah cara itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlumbaan yang kita nak kejar ini adalah perlumbaan yang sepatutnya semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT, bukan sebaliknya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Berlumba-lumbalah kamu, yang ini mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi. Jadi perlumbaan kita ini sepatutnya adalah untuk kita mendapat maghfirah daripada Allah SWT, mendapat keampunan daripada Allah SWT, bukanlah sebaliknya, kan. Jadi insya-Allah cuma apabila kita menyebut tentang perlumbaan ini, tidak ada ataupun tidak semua orang berkesempatan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan ini menurut apa yang dia kehendaki. Ada orang yang berniat untuk pergi ke Palestin misalnya untuk menyampaikan bantuan ataupun untuk melaksanakan kerja-kerja kebaikan ini. Namun dia tidak berkesempatan. Macam saya sendiri terlibat dalam amal bersama dengan Aman Palestin semenjak daripada tahun 2005 lagi. 2005 secara tak langsung, kemudian 2011 terlibat secara langsung. Namun tidak pernah lagi mendapat kesempatan untuk menjejakkan kaki ke bumi Palestin. Jadi adakah dengan sebab itu terhalang amal kebaikan untuk kita melaksanakan kebaikan khususnya dalam topik Palestin ini? Justru tidak, kan. Sebab itulah sebenarnya Allah SWT meletakkan peluang-peluang ataupun kesempatan-kesempatan lain yang kita boleh kejar sesuai dengan peluang yang kita ada, sesuai dengan
kemampuan yang kita miliki. Justru manfaatkanlah kesempatan yang kita ada itu dalam setiap peluang yang kita ada. Kisah bagaimana sahabat yang tidak memiliki harta untuk mengeluarkan infak, namun Allah SWT sebenarnya telah buka kesempatan kepada mereka ini melalui tasbih, melalui takbir, melalui tahmid, tahlil, amal ma'ruf, nahi munkar yang digantikan dia sebagai sedekah. Aw laisa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bih inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bukankah Allah telah memberikan sesuatu yang lain kepada kalian untuk disedekahkan? Ada berbeza sahabat yang tak ada kesempatan, tak ada kelebihan daripada sudut kewangan ni, mengadu kepada Rasulullah macam mana mereka nak bersedekah. Sedangkan sahabat yang kaya, yang mempunyai kelebihan dari sudut kewangan ni, mereka mampu untuk bersedekah. Jadi apa kata Nabi SAW? Bukankah Allah telah memberikan sesuatu yang lain kepada kalian untuk disedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Begitu je dengan takbir, tahmid, tahlil, menyeru kepada kebajikan dan menghentikan kemungkaran. Semua itu sedekah. Bahkan di kemaluan kalian juga ada sedekah jika pada tempat yang benaran. Kita bersama dengan isteri ataupun bersama dengan suami bagi perempuan, itu juga adalah sedekah, kata Nabi SAW. Jadi itu kesempatan yang kita ada. Dalam kesempatan yang lain juga Allah SWT memberikan kita peluang-peluang. Kalau kita tak dapat melaksanakan amal ini, Allah SWT berikan peluang yang lain dengan ganjaran pahala yang lebih kurang sama. Orang yang tidak sanggup untuk ataupun tidak ada peluang untuk melaksanakan jihad fi sabilillah, iaitu kemuncak kepada amalan kan, Allah SWT memberikan, membuka peluang, kesempatan yang lain kan. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairi faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan alat-alat perang, ia telah berperang. Begitu juga dengan orang yang tidak sanggup berperang serta tetap berada di antara keluarganya dengan melakukan kebaikan, ia juga telah berperang. Jadi kita menyiapkan alat-alat perang dalam konteks di zaman Nabi SAW itu, dia juga telah berperang. Dan kalau kita ambil kelebihan 10 awal Zulhijjah ini seperti mana yang disebut di awal tadi, juga sebenarnya kita faham kita mendapat peluang untuk mendapat pahala jihad ini. Jadi bagi yang tidak mampu untuk membantu jihad fisabilillah dengan harta, Allah SWT gantikan untuk beramal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni, seperti mana yang saya sebut di awal hadis tadi kan. Tidak ada hari-hari yang amal soleh yang paling disukai oleh Allah SWT untuk dilakukan melainkan hari-hari ini, yakni 10 hari terawal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya? Baginda jawab, walaupun jihad tidak dapat menandinginya, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya kemudian dia tidak kembali. Kemudian bagi mereka yang tidak mampu mengerjakan haji misalnya, mungkin masalah kewangan, masalah sekarang ni kita tahu COVID yang masih lagi belum surut, kita pun tak tentu lagi sama ada boleh melaksanakan haji pada tahun ini, tahun depan dan sebagainya. Apa kata Nabi SAW? Man salla subh fil jama'ah thumma jalasa fi musallahu yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma salla raq'ataini kana mithlu ajru hajjatin wa umratin tammah. Barang siapa yang solat subuh berjemaah, setelah itu duduk berzikir sampai terbit matahari, lalu solat sunat duha 2 rakaat, baginya pahala yang sepadan dengan pahala melaksanakan haji dan umrah tanpa kurang sedikit pun. Jadi itu peluang kepada mereka yang tidak mampu ataupun berkesempatan untuk pergi melaksanakan haji. Jadi begitu bagaimana sebenarnya kesempatan-kesempatan yang kita boleh gunakan dalam
kehidupan kita ini, yang Allah SWT melalui kalam Nabi-Nya memberitahu kepada kita bahawa sebenarnya amalan ini adalah amalan yang sangat luas, dan kita boleh mengejar pahala-pahala ini sesuai dengan kesempatan yang kita ada. Namun tidaklah kita menafikan sebaik-baik amalan yang kita nak kejar itu adalah seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Justru kita berusaha dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan ataupun mengerjakan amal yang paling afdal ini. Adapun bila kita tidak berkesempatan ataupun kita tidak berkemampuan, dapat kita fahami daripada hadis-hadis Nabi SAW yang saya sebutkan tadi, kita mempunyai peluang dan kesempatan itu berdasarkan kemampuan yang kita ada. Jadi wallahu alam, saya menyeru pada diri saya dan pada semua yang menonton supaya kita sama-sama merebut peluang yang Allah SWT buka, khususnya dalam bulan Zulhijjah ini. Kita masih lagi berbaki 2 hari. Kalau kita tak sempat untuk melaksanakan amal mungkin sebelum ini, Allah SWT masih lagi memberikan kita peluang. Ada 2 hari lagi, esok kita akan berjumpa dengan hari Arafah, disunatkan berpuasa. Justru kita laksanakanlah amalan ini, kita kurangkan melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita tinggalkan terus. Dan janganlah kita bergaduh ataupun berkelahi dalam kita melaksanakan amal kebaikan ini, kerana kita masing-masing menginginkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon kepada Allah SWT semoga kita semua dapat dihimpunkan di padang mahsyar nanti di kalangan mereka-mereka yang benar-benar melaksanakan amal-amal kebaikan ni, dan insya-Allah kita dikumpulkan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.